أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita daripada kitab Risalah Mu'awanah atau juga dikenali sebagai petunjuk tarikat ke jalan akhirat. Sambung kita pada muka surat 22 20 20 22 22 api malu. Betul? Baik. Kita telah menceritakan perihal muraqabah. Yang mana kita tahu muraqabah itu adalah sifat seorang hamba yang sentiasa menyedari bahawasanya Tuhannya mengawasi dia. Sentiasa menyedari bahawasanya Allah Ta'ala mengawasi kita. Hujung perenggan dekat atas tu, muka surat 22, perenggan kedua. Disebut, obatilah dirimu itu dengan peringatan-peringatan serupa ini ketika ternyata kelesuannya. Maknanya apa? Ubatkan roh kita, ubatkan semangat kita, ubatkan kita punya ketaatan dan ubatkan kemalasan kita dengan mendapat peringatan-peringatan. Ini kita nak baca kitab Imam Haddad, moga-moga ini menjadikan ubat bagi kerohanian kita dan batin kita. Moga-moga kita menjadi di kalangan mereka yang alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, yang mendengar dan mendapat beramal yang terbaik daripada apa yang kita amalkan. Muka surat 22. Baik. Disebutkan oleh Imam Haddad, api malu yang timbul dari hati. Subhanallah, berkaitan dengan malu. Berkaitan dengan malu. Banyak kali kita dengar Syekh Ahmad sebut berkaitan dengan sifat malu yang zaman sekarang dah tak ada. Baru kita dengar hari Isnin lepas sambutan Sayyidah Fatimah, Syekh Ahmad ada sebut berkaitan dengan sifat malu, khususnya zaman sekarang yang dah tak ada sifat malu. Kenapa tak ada sifat malu? Sebab tak ada muraqabah. Tak sedar yang Allah tengok dia. Malu ini Nabi sebut malu adalah sebahagian daripada iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu daripada iman. Malu daripada iman sebab apa? Iman adalah akhlak, adab dan akhlak. Nabi sebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, dan banyak lagi lah berkaitan dengan akhlak. Akhlak itu adalah iman. Nabi sebut orang yang terpaling dekat dengan aku, tempatnya di syurga adalah orang yang terpaling baik akhlaknya. Yang paling dekat dengan aku di akhirat nanti adalah yang terbaik akhlaknya. Akhlak itu yang pertama adalah, bahagian daripada akhlak adalah malu. Dan yang kita tahu akhlak itu yang paling utama adalah akhlak terhadap Allah sebelum akhlak terhadap manusia. Maka kalau malu terhadap Allah tak ada, malu terhadap manusia lagi tak ada. Kalau dengan Tuhannya pun boleh redah, tak ada perasaan malu, tak ada jaga-jaga. Dalam pengawasan Tuhannya boleh tipu, boleh apa? Tuhannya panggil nak solat, boleh tipu-tipu datang solat tapi sebetulnya hati tak nak solat. Tipu Tuhan lah tu. Tuhannya panggil untuk taubat, konon-konon taubat, konon-konon nak berhenti tetapi masih tak rela sebenarnya, hatinya tak rela nak tinggalkan maksiatnya. Tuhan panggil untuk berhentikan maksiat, okeylah, promise nak berhenti, taubat nak berhenti, nangis-nangis nak berhenti. Namun bibit-bibit maksiat masih ada lagi. Masih buka lagi handphonenya, tengok benda yang bukan-bukan. Tahu padahal benda tu akan menjerumus pada maksiat. Kata dah taubat, tapi sengaja nak, yang kita sebut nak game Tuhan, cuba nak mainkan Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Malunya dah tak ada. Apabila malu dengan Tuhan dah tak ada, zahirnya macam baik, batinnya tak baik. Sebab apa? Malu terhadap Tuhan dah tak ada. Dan terhadap Tuhan zahir baik, batin tak baik. Terhadap makhluk lama-lama zahirnya akan keluar. Ini yang disebut apa? Kita tak akan kenal seseorang melainkan kita dah pergi musafir dengan orang tersebut, kan? Sebab apa? Bila musafir, keadaan akan tekankan orang tu. Batin dia akan terkeluar. Kan? Keadaan payah waktu musafir. Duduk dekat rumah ni comfort zone, tak ada kepayahan. Bila tekan, baru keluar diri sebenar. Sebab apa? Dengan Allah zahir baik, batinnya jahat. Dengan manusia, dia boleh kontrol tau. Tapi bila dia tekan, baru akan terkeluar batin yang jahat tu, baru manusia akan nampak terzahirnya batin yang jahat. Terzahirnya batin yang jahat. Kemudian jika bergejolak api malu dari dalam hatimu ketika anda merasakan bahawa Allah Ta'ala sedang melihatmu kini, dan bahawa perasaan malu itu akan menahanmu. Allah Ta'ala sedang melihatmu kini, ya. Maknanya apa? Sebelum kita baca pun Allah melihat. Kita tengah baca ni pun Allah melihat. Lepas kita baca pun Allah melihat. Malu dan dengan penglihatan Allah ni apa dia? Malu waktu kita tengah buat maksiat, malu. Ya Allah, malunya aku ceroboh.
anggota badan yang kau bagi, aku ceroboh. Langgar arahan kau. Ya Allah, malunya aku tak sedar yang hari kiamat nanti anggota badan ni akan berucap atas aku. Ya Allah, malunya aku tak sedar yang engkau juga akan hisap aku, namun bawah penglihatan engkau aku derhaka. Malu waktu maksiat, malu waktu nikmat macam mana? Ya Allah, malunya aku orang macam aku dapat hadir maulid. Ya Allah, malunya aku orang macam aku dapat tatap kitab Imam Haddad. Ya Allah, malunya aku orang macam aku kawan-kawan sudi nak salam. Ya Allah, malunya aku dapat diberikan peluang tatap wajah orang-orang saleh. Malu waktu maksiat, malu waktu nikmat. Dan bahawa perasaan malu itu akan menahanmu dari melanggar perintahnya. Dan mengajakmu untuk menyegerakan diri untuk membuat ketaatan kepadanya. Maka itulah tandanya bahawa hakikat muraqabah, iaitu mengawas diri, sudah mula muncul dalam dirimu. Muraqabah ni ada banyak level. Level paling tinggi adalah maqam ihsan. Yang Nabi sebut, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan adalah engkau beribadat pada Allah seperti engkau nampak Allah. Kalau tak sampai maqam nampak Allah, paling-paling tidak engkau sedar bahawasanya Allah nampak kita. Itu maqam ihsan. Sentiasa menyadari kita nampak Allah, nampak Allah. Baca kitab, nampak Allah. Aku baca ni kerana engkau, ya Allah. Dalam solat, nampak Allah. Nampak nak buat maksiat, nampak Allah. Kalau tak nampak Allah sekalipun, sedar Allah sedang melihat. Itu maqam ihsan yang tertinggi dalam muraqabah. Orang yang mula muraqabah adalah orang yang rasa malu. Mula rasa malu terhadap pengawasan Allah. Ya Allah, nampak aku, malulah, malu. Itu maknanya mula-mula baru nak mula muraqabah. Belum sampai muraqabah lagi tau. Baru nak mula chapter muraqabah. Baru nak mula. Yang baru nak mula pun kita tak ada. Yang baru nak mula pun kita gagal, kita tak ada. Muraqabah paling atas, paling tinggi. Ihsan. Mula awal muraqabah bila kadang-kadang rasa malu. Kadang-kadang rasa malu. Baik. Malu nak buat maksiat ni macam mana? Tadi kita dah sebut malu dengan Allah boleh cegahkan kita daripada maksiat. Tapi ada orang yang terjerumus juga maksiat. Tapi dia taubat. Macam mana boleh dia taubat sedangkan dia tak malu tadi? Dia malu dengan maksiat ni berperingkat. Awal mula malu dengan maksiat adalah kita malu setelah buat maksiat. Kalau malu lepas buat maksiat pun tak ada, jangan haraplah malu sebelum buat maksiat. Jangan harap malu tengah buat maksiat. Awal mula malu dengan maksiat, malu selepas buat maksiat. Lah buat maksiat dah puas, ya Allah, aku lazat, ya Allah, tadi aku hina, ya Allah, aku tak patut, ya Allah. Dan ni kita nak sebut pada semua. Baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang atasan, baik orang bawahan, baik orang alim, baik orang jahil. Semua kita sebutkan. Baik yang mendengar, baik yang bercakap. Mengaku pada Allah Ta'ala ni adalah betul-betul literally mengaku. Bukan kita sekadar duduk dekat ketika semayang. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa. Itu bagus, satu zikir. Itu belum mengaku. Mengaku ni apa? Tolak tepi semua zikir. Zikir engkau hanya pengakuan. Sebut dengan mulut kita dan hati kita. Ya Allah, aku hina. Ya Allah, akhyar dah ceroboh. Ya Allah, akhyar minat maksiat. Ya Allah, akhyar lupa nak mati. Ya Allah, akhyar tak tahu yang kau sedang mengawasi. Sebut, mengaku. Satu, kena mengaku. Tak mengaku sekadar astaghfirullah, subhanallah. Wali boleh. Wali-wali Allah, orang-orang saleh disebut Allah. Terus semua dalam tu tersirat dalam tu macam-macam. Kita tak boleh. Kena mengaku satu depan Allah Ta'ala. Depan Allah Ta'ala kena mengaku. Satu persatu. Baik. Malu tadi kita sebut awal mula malu dengan maksiat. Malu lepas buat maksiat. Kita taubat. Kemudian baru ada malu tengah-tengah maksiat. Tengah maksiat rasa malu. Ada orang tengah maksiat tak rasa malu kan? Lepas maksiat baru teringat. Tengah maksiat macam dah lost control sangat. Ada orang tengah maksiat lagi rasa malu. Membuatkan tak terlalu dahsyat maksiatnya. Kalau lepas maksiat engkau malu, engkau akan taubat. Tengah maksiat engkau malu, maksiatnya terkontrol sikit. Tak ada terlalu terlajak maksiat. Dah tengah maksiat boleh malu, sebelum maksiat pun boleh malu. Bila sebelum maksiat boleh malu, dalam sebelum maksiat pun ada beberapa peringkat. Ada orang sebelum maksiat malu, dia tahan buat maksiat. Syaitan dorong lagi kali kedua. Pusingan pertama dia menang. Pusingan kedua syaitan dorong, malu lagi sebelum maksiat, tahan lagi, menang. Pusingan ketiga syaitan dorong, malu lagi,
menang. Pusingan keempat, syaitan cocok, dah tak tahan, terbuat maksiat. Bermakna apa? 3 pusingan, dia menang. Pusingan keempat, syaitan menang. Maknanya 3 dia menang, 1 menang, maknanya kita menanglah, syaitan kalah. Tak. Pusingan terakhir adalah pusingan penentuan. Pusingan terakhir adalah pusingan penentuan. Kalah pusingan terakhir, you have to move to the next malu. Iaitu apa? Malu tengah buat maksiat. Tapi, itu namanya martabat. Naik, 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 naik. Jangan, oh hari ni aku ahli maksiat, minat dengan maksiat. Belajar ni, dah esok terus aku jadi wali Allah. Bukan, ni proses. Dapat bolehlah. Allah boleh bagi siapa dia nak. Allah nak bagi, Allah punya urusan. Tapi kita, ada hukum manusia kita. Ada hukum syariat kita. Tingkatkan. First, jangan every time pusingan pertama dah kalah. Pusingan pertama tahan, kedua tahan. Sepatutnya tahan sampai bila-bila tau. Sebab pusingan terakhir tu, boleh jadi khatimah kita, hujung hayat kita. Jadi pusingan terakhir tu kena tahan, tahan, tahan. Terjerumus juga. Ya, baru ya ini yang guru kita sebutkan. Ibarat boxing. Boxing, 2 against 1. 2 lawan 1. Confirm 2 menang. Pusingan pertama, kalah. Kalah, kalah, menang, menang. Kalah, kalah, menang, 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 menang. Kalah, 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 kalah. Menang, menang, menang. Kalah, 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 kalah. Ting, habis. Khatimah. Kalau yang hujungnya kalah, yang bawah menang atau yang atas menang? Yang berdiri menang atau yang terbaring menang? Yang berdirilah menang. Itu kalau boxing. Yang jurinya hakim. Hakim manusia. Tapi kalau boxing yang jurinya Allah Ta'ala, memang Allah pasangkan 2 musuh, nafsu dan syaitan, yang memang tak terlawan. Sebab apa? Khuliqal insanu min ajal. Apa satu lagi? Manusia itu da'if. Apa ayatnya? Wa khuliqal insanu da'ifa. Innal insana khuliqat da'ifa. Wa khuliqal insanu da'ifa. Dan manusia itu dicipta dalam keadaan da'if, lemah. Allah hantarkan 2, ini yang apa dalam Ihya sebut juga. Allah hantarkan 2 musuh yang sangat gagah, mustahil boleh lawan oleh manusia. Pertama syaitan dan nafsu. Allah hantar, walaupun hujung pusingannya kalah, tapi Allah dengan rahmatnya memang Allah tahu kita akan kalah. Cuma Allah nak tengok lawannya. Dan sini kita sebut bukan galakan untuk buat maksiat. Allah tengok yang kau kalah tu kalah sengaja atau kalah dah habis cuba. Kita sendiri tahu. Kita sendiri tahu. Aku kalah tadi sebab aku layankanlah. Ataupun aku kalah tadi sebab dah memang aku tak tahu nak buat apa, terbuat juga. Maka terbuat itu, layanlah maknanya. Tak ada peluang untuk kita sendiri yang bermaksiat untuk mengatakan, aku terjerumus, aku dah cuba sedaya upaya, tak ada. Bila kau buat maksiat, maknanya melayan tak? Kita sendiri tak mampu nak tentukan, aku layan ke aku terjerumus sendiri. Sebab setahu kita memang kita melayan. Allah sahaja yang menentukan waktu bila yang kita terjerumus, yang memang Allah tentukan musuh kita menang, dan waktu bila yang kita sendiri melayan. Ini yang disebutkan. Cuba, jangan setiap kali pusingan pertama kalah, pusingan pertama kalah, tak boleh. Kena full pusingan menang. Dambakan nak begitu. Jangan asyik terjerumus. Dalam adab sulukil murid, Imam Haddad sebut, bukan orang yang nak menuju Allah Ta'ala itu adalah orang yang setiap kali dijolok oleh syaitan dengan satu maksiat, confirm ditumbang. Itu bukan. Bukan. Orang yang nak menuju Allah Ta'ala ada tingkatan, tingkat, constant punya peningkatan. Constant peningkatan. Baik. Dan ketahuilah bahawa muraqabah itu adalah termasuk semulia-mulia maqam dan setinggi-tinggi kedudukan serta kemuncak darjat. Mustahil orang capai kewalian tanpa muraqabah. Mustahil. Mesti ada muraqabah baru boleh jadi wali. Dia itulah yang dikenal dengan maqamul ihsan yang tertunjuk dalam sabdanya yang berbunyi, Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu ialah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka jika engkau tiada melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Setiap orang mukmin percaya bahawasanya Allah Ta'ala tiada tersembunyi kepadanya sesuatu apapun, baik di bumi maupun di langit. Dia mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala itu ada bersamanya di mana saja dia berada, tiada terlindung padanya sesuatu apapun dari gerak-gerinya dan di mananya. Akan tetapi hendaklah perasaan yang demikian kekal menetap dalam pemandangan yang semacam ini dan berhasil mencapai buah-buahnya. Yang paling sedikit sekali ialah jangan sampai dia membuat suatu amalan di antara dia dan Allah, lalu dia merasa malu jika dilihat seorang dari orang-orang yang saleh.
Ini memang susah dan di sebaliknya adalah lebih susah. Sehinggalah menjadi hamba itu pada akhirnya terpaku dengan Allah serta fana dari semua apapun selain dia. Tegasnya dia telah gaib dari semua ciptaan di muka alam ini apabila dia dapat menyaksikan kebenaran yakni Allah Ta'ala dan akan menuju ke tempat kebenaran di sisi Raja yang Maha Berkuasa. Faham tak? Ha? Hujung ni faham tak? Susah nak faham. Ayat dia berbelit-belit sikit. Maknanya apa? Lepas ni ingatkan kita nak sebut berkaitan dengan ihsan tak ada ilmu, ihsan tak ada ilmu, ilmu tak ada ihsan. Ingatkan ya. Baik. Hujung ni disebut apa? Hujung ni disebut berkaitan dengan orang tadi sebelum ni kan, pengajian sebelum ni kita dah sebut. Kalau kita bukan orang yang sampai terus pada Allah Ta'ala, kita pupukkan perasaan malu terhadap Allah dengan mengingatkan diri kita, kau malulah. Malaikat adalah kiri kanan. Nampak? Level kita belum sampai Allah. Kita ingat dengan malaikat. Sampai pada Allah melalui malaikat. Kalau malaikat pun tak boleh, kau ingatlah. Allah kan dah janji azab bagi orang yang derhaka. Kita sampai pada Allah melalui neraka. Melalui azab, ancaman. Kau ingatlah, janganlah buat maksiat. Semangat sikit buat taat. Allah janji syurga. Bidadari. Jadi, kita sampai pada Allah dengan ganjarannya. Level. Sama juga dekat sini. Disebut apa? Apabila kita buat amalan, contoh kita buat amalan. Duduk sekarang dengan ada Syekh Ahmad. Ustaz Syahir pun ada. Duduk dengan Syekh Ahmad dengan Ustaz Syahir. Agaklah kita, kalau nak buat maksiat, contoh, ada duit dekat sini, RM100. Ada duit dekat luar sana, jauh, RM30. Tapi yang dekat sini RM100 depan Syekh Ahmad dengan Ustaz Syahir. Kan? Dekat sana RM30, dikelilingi oleh pencuri-pencuri semuanya. Mana yang lebih kita nak mencuri? Adakah 100 atau 30? 30. Kalau 100 juga kau curi, maknanya kau memang tak ada malu punya orang. Ni depan orang alim, orang baik kan, guru-guru kita, takkan 100 lah, 100 lagi untung, 30 tak 30, 100 tak 100, kau ambil 100 juga. Maknanya teruklah tu, kan? Dah dahsyat sangat kau punya accounting itulah maknanya. Kan? Jadi, kita mesti ambil yang 30. Sebab apa? Paling-paling pun dapat juga 30. Tapi dikelilingi oleh pencuri. Aku pun tak malu. Aku pun one of them. Pencuri juga. Tapi kalau depannya walaupun 100, walaupun 100,000, aku tak curi. Sebab apa? Orang soleh ada. Orang baik ada. Ini maksud Imam Haddad. Kalau kita tak mencuri ataupun tak bermaksiat, ataupun kita buat taat, kerana malu pada orang soleh di hadapan kita, bagus. Namun kena ingat, yang kita rasa diawasi oleh mereka itu semata-mata kerana mereka orang yang diangkat oleh Allah. Maka malu kita di hadapan mereka tetap kerana Allah. Ini yang disebut oleh Imam Haddad. Jangan sampai kita tersangkut dengan makhluk. Depan guru-guru, baik, taat, khidmat sana sini rajin. Tapi jangan lupa, yang kita buat memang depan dia. Bagus. Jangan sampai kita pun, alah guru aku makhluk, aku buat kerana Allah. Tak bagus jugalah. Guru kita yang sampai kita pada Allah Ta'ala kan. Wasilah kita kepada Allah Ta'ala. Jadi depan guru kita ekstra malu. Depan guru kita ekstra taat. Bagus, memang begitu. Namun dalam kita ekstra kena ingat. Bukan kerana gurunya. Macam kerana guru, tapi hakikatnya bukan kerana guru. Kerana aku malu dengan orang yang dipandang oleh Allah Ta'ala. Allah pandang dia, aku dekat dengan dia. Allah mungkin pandang dia dalam keadaan Allah mengawasi aku juga. Contoh ginilah. Macam tadi kita buat satu. Satu lagi. Orang mencuri dekat tepi jalan. Dan orang mencuri dalam istana. Di sisi raja. Mana lagi teruk? Di sisi raja lah. Kan? Dekat dalam balai rong raja. Dekat dengan raja. Engkau tetap mencuri. Lagi teruk, lagi dahsyat. Kan? Orang pikat perempuan. Tepi jalan. Dan orang pikat perempuan. Puteri raja. Mana lagi teruk? Puteri raja. Engkau ni tak agak-agak. Puteri raja pun engkau sebat. Citulah. Kan? Kan lagi hina, lagi teruk. Maknanya apa? Kita depan orang biasa. Tapi dengan orang soleh lain macam semangat kita, lain macam malu kita. Bagus. Itu bagus. Maknanya kita kenal barang yang diharga oleh Allah. Benda yang
dipandang oleh Allah. Makhluk yang diangkat oleh Allah Ta'ala, kita kenal. Tapi tak aku semangat, melainkan sebab engkaunya bersambung dengan Allah. Aku nak Allahnya hakikatnya. Walaupun aku nak redha engkau, tapi sebab redha engkau, sampaikan aku pada Allah. Itu kena faham. Khidmat dengan ibu bapa. Kerana apa? Bukan nakkan ibu bapanya. Nakkan redha dari ibu bapa, sebab Allah sebut redha ibu bapa sampai pada redha Allah. Hakikatnya nak Allah juga. Itu hakikatnya. Ini yang disebut oleh Imam Haddad. Sehinggalah apabila kita kenal perkara ni, setiap kita nampak orang, kenapa aku buat ni? Kerana Allah. Nampak cikgu, aku belajar. Sebab apa? Kerana Allah. Cikgu ni aku ada adab, ada amanah dengan cikgu aku. Kerana Allah. Semuanya dengan Allah. Maka Imam Haddad sebut, apabila kita pandang setiap perkara kita buat di hadapan makhluk, semata-mata kerana Allah, kita akan capai maqam fana. Fana fillah. Sampai maqam yang semua benda kita sedar, semua benda fana, semua benda sirna. Semua benda akan hancur. Yang kekal hanya Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah wajah Allah Ta'ala. Zat Allah sahaja yang kekal. Yang lain semua fana. Yafna apa? Yallah bizarrah min mahabbatillah. Yafna biha an kulli ma siwallah. Ya Allah, sebesar zarrah sahaja. Kalau aku kenal engkau sebesar zarrah sahaja, ya Allah, akan hancurlah, hilanglah semua benda, lenyap semua benda. Subhanallah. Kenal Allah sikit sahaja. Yang kita ni tak hancur-hancur semua benda ni sebab apa? Sebab tak kenal Allah. Tak kenal Allah. Ini takkan sebesar zarrah pun tak. Tak. Sebab apa? Bizarrah min mahabbatillah. Besar zarrah sahaja mahabbah kepada Allah Ta'ala. Yafna biha an kulli ma siwallah. Kita akan hancur dengan zarrah sikit ini. Kita akan pegang zarrah sikit ni sekuat-kuat sehingga yang lain semua kita tak sedar. Walau sebesar zarrah. Walau sebesar zarrah. Tadi kita nak sebut berkaitan apa? Ihsan ada ihsan, tak ada ilmu. Ilmu tak ada ihsan. Baik. Maqam muraqabah bukan dengan ilmu. Ilmu asas, fardu ain. Dan amalnya asas, wirid, apa yang patut, ratib, apa yang patut, solat awal waktu, jemaah, tu tak boleh tinggal, itu syariat. Dan kita kata muraqabah ni kau sedar. Duduk dekat rumah, solat awal waktu, lambat waktu tak kisah, jemaah tak kisah, Jumaat tak kisah. Tak boleh. Itu syariat mesti kena mantap. Fardu ain mesti kena mantap. Ilmu fardu ain dan amal yang fardu mesti kena cukup. Muraqabah ni apa dia? Muraqabah ni sedar bahawasanya Allah Ta'ala mengawasi kita. Pernah tak kita dengar orang yang syarah berkaitan dengan solat? Kita kena solat awal waktu. Dalam solat kita kena khusyuk. Ataupun disyarah bab maksiat lah anggota badan. Anggota badan kena jaga, mata kena jaga, tunduk pandangan. Jangan kau pandang pada dunia penuh selera. Jangan kau pandang pada perempuan yang bukan mahram. Jangan kau pandang pada muda belia, amrat. Ini jantan dengan jantan pun jadi isu sekarang kan. Jangan pandang benda yang bukan-bukan. Jaga mata. Nampak maksiat, tundukkan. Dianya syarah. Syarah. Dia boleh quote lagi. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu. Semua disebutlah ayat-ayat macam-macam. Kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Semua disebut. Macam-macam ayat disebut. Habis kuliah. Ada mungkin tak dia buka handphone, dia tengok maksiat? Kan mungkin. Bukan mungkin. Memang dia buat. Memang dia paling petah bercakap dan memang dia buat pun. Memang dia buat. Cakapnya macam orang, mustahil lah ustaz ni buat. Mustahil. Sampai macam tu dia punya lahjah dia tu. Kan, makhraj dia. Tapi ustaz tu buat sebenarnya. Dia tipu kau. Dia buat sebenarnya. Dia cakap tapi dia buat. Tak mustahil kan? Tapi ada tak orang yang kita jumpa tak ada ilmu tau. Tak ada ilmu. Tapi bila tengok benda bukan-bukan ataupun dengar orang mengumpat, kau ni, ngeri lah aku cakap pasal orang tak mahu aku, nanti satu hari kena kat aku pula. Itu aja dalil dia, betul tak? Tapi dia buat maksiat tak? Kan tak buat maksiat. Hebat tak ilmu dia? Tak hebat pun. Kalau dia kata, kau ni, jangan mengumpat lah. Allah sebutkan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allah sebutkan tentang ghibah dan namimah. Kan? Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Ayat dalil, itu maknanya dia ilmu punya orang lah. Kalau ilmu tapi tak bermaksiat, sayugi memang betul lah. Tapi kan ramai orang, khususnya orang Melayu kita, orang tua kita, amalannya semua banyak lengkap, amalan tasawufnya, tapi ilmunya tak ada. Macam kita sebut, orang datang rumah, balik, mesti tangan tak kosong, mesti bagi hadiah. Itu tasawuf. Orang perempuan duduk dalam selindung. Yang muda-muda, yang muda-muda kalau ada majlis duduknya belakang, yang tua-tua depan. Kan tasawuf.
jaga pemandangan. Tapi dia tahu tak apa dia buat? Dia tahu. Ilmunya dia boleh ikut tak? Tak boleh. Maka ihsan jangan kita tertipu. Ihsan dan muraqabah, iaitu kedekatan dengan Allah Ta'ala. Merasa Allah mengawasi kita, bukan tersekat pada ilmu. Ilmu fardu ain ya memang. Tapi kalau dah lepas fardu ain, boleh dapat makam yang lagi tinggi daripada orang-orang yang ahli ilmu tinggi-tinggi sangat. Boleh jadi waliullah. Boleh jadi waliullah. Walau ilmunya tak tinggi sekalipun. Ilmunya sederhana, apa yang diperlukan. Tapi boleh jadi lagi tinggi. Sebab apa? Ihsan itu muraqabah adalah menghayati ilmunya walau sedikit. Maknya sekadar bagi tahu, kau pergi sekolah, anak perempuan orang kau jangan tengok. Baik mak. Dia pergi sekolah, dia kata, Allah kata jangan derhaka pada mak. Mak aku dah pesan jangan tengok perempuan yang bukan-bukan Allah. Aku malu. Besar tak dalil dia? Tak besar. Tapi hati dia halus dengan Allah Ta'ala. Hati dia tulus dengan Allah Ta'ala. Kasih sayang dia pada mak dia ikhlas. Kasih sayang pada mak dia berbuah dalam hati dia. Jadi tak manusianya boleh jadi wali. Tapi kalau orang hatinya liar, kasar, agresif hati dia. Tapi ilmu banyak, dalil dia ada, dia boleh guna nak sangkal Allah Ta'ala. Zahir macam wali, pakainya macam wali-wali. Tapi dengan ilmu dia ada juga, dia derhaka pada Allah Ta'ala. Dengan ilmu dia ada tahu, dia syarah, habis saja syarahan, terus dia sangkal Allah Ta'ala. Subhanallah, itu yang ditakutkan. Itu yang ditakutkan. Bukan ilmu bukan ilmu. Belajar tinggi-tinggi sampai boleh jadi qadi, boleh jadi mufti. Kau tak terselamat dari, jangan sangka aku dah faqih, aku dah mufti, aku dah qadi, aku dah selagi aku dah wali itu belum boleh cakap, kau jangan rasa selamat. Wali pun tak rasa selamat lah. Wali pun tak rasa selamat. Kau siapa? Ilmu dah tinggi, macam-macam sertifikat dah ada. Dah tak payah syarah bab mata. Dah tak payah baca penawar bagi hati. Bacanya kitab yang besar-besar yang kita sebut pun belit-belit nama dia. No, orang yang tinggi ilmunya pun, you have to train this. Ilmu tak menjaminkan. Menjaminkan apa? Ketulusan engkau pada Allah Ta'ala. How transparent your heart is with Allah Ta'ala. Berapa ikhlasnya engkau mengaku diri pada Allah Ta'ala. Betapa realnya engkau nak menuju kembali pada Allah Ta'ala. Real atau tak real. Topeng atau tak topeng. Itu yang menentukan kedekatan kita dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Ini kita sebut berkaitan dengan perihal kebatinan pula. Subhanallah. Nanti Imam Haddad akan masuk lagi. Ini perihal kebatinan, nanti akan masuk perihal menjaga waktu. Batin kita tak boleh dicemarkan. Batin adalah tempat yang Allah pandang. Allah bila nak pandang, Allah pandang pada batin. Batin kena jaga. Batin kita kena jaga. Batin kita ibarat badan kita. Ibarat kepala kita, kita pakai helmet. Kalau nak accident, sebelum accident, kita letak rasa selamat sikit sebab ada helmet. Tapi kalau tak ada helmet, kita akan guna badan kita nak lindung kepala kita. Betul? Sebab kepala lagi penting dari badan. Tapi kalau ada helmet kan, selesa sikit. Batin ni ibarat kepala. Batin yang paling berharga dalam diri kita. Once kau cemarkan batin sahaja, macam dah tak ada nilai dah diri kau. Batin tak boleh dicemarkan. Aku tak nak mengumpat. Aku tak nak pandang yang haram. Aku tak nak dengar benda yang bukan-bukan. Aku tak nak mengadu domba. Aku tak nak mendengar keaiban orang lain. Aku tak nak dengar benda yang bukan-bukan. Tak nak cakap benda yang tak senonoh. Sebab apa? Semua sebab nak jaga batin. Aku nak jumpa dengan orang soleh. Aku nak tatap wajah orang soleh. Aku nak ditatap, dipandang oleh orang soleh. Aku nak hadir majlis ilmu. Aku nak baca maulid. Aku nak selawat. Aku nak jumpa Nabi. Aku nak berdamping. So, untuk apa? Semua untuk batin. Semua untuk batin. Semua untuk batin. Ini yang Habib Umar sebutkan. Taklah Habib Umar tu bangunkan Darul Mustafa. Tak dibuat semua majlis. Ni semua tak ada tau. Ni semua tak akan ada kalau guru-guru kita tak nak jaga batin. Semua kita buat ni is a career, is a job untuk batin umat. Yang kita buat ni maulid ni, kenapa kena ada maulid? Ialah keberkatan, rahmat. Untuk apa rahmat? Untuk apa keberkatan? Awal mula sebabnya yang paling penting adalah batin. Batin umat perlu dijaga. Melalui apa? Maulid, wakil umat baca maulid. Sebar rahmat, sebar selawat, sebar keberkatan selawat. Untuk apa? Batin. Semuanya untuk batin. Batin kena sangat-sangat jaga. Nabi sebut at-taqwa hahuna tu di dalam dadanya. Dada zahir, batinnya adalah intipatinya. Batin kena dijaga. Batin jaga. Jaga dengan apa? Jaga dengan banyak taat. Nanti makin kita banyak taat, makin kita nak jaga batin, makin syaitan akan hantarkan general yang lagi tinggi. Makin kita rasa,
Kenapa aku senang nak riak? Kenapa aku senang nak mengumpat orang sekarang? Kenapa aku makin seronok duduk dalam majlis mengumpat? Kenapa aku makin suka cakap benda-benda yang tak senonoh? Kenapa aku makin suka? Sebab apa? Syaitan hantar lagi tinggi. Sebab apa? Kita dah mula fokus kepada titik yang betul. Sebelum ni kita tak fokus tau. Sebelum ni kita fikir hanya, pakailah macam orang surau. Baca Quran lah biar lenggok-lenggok. Faham tafsir lah supaya boleh syarahkan. Baca hadis ramai-ramai supaya rasa baik dengan maksiat aku buat. Duit yang ada sedekah sikit supaya rasa halal dengan rezeki haram aku. Kan? Itu zahir aja. Kita tak pergi kepada titik yang betul. Once pergi pada batin sahaja, ratib, istighfar, bangun malam, taubat, jemaah, jumpa orang saleh, ditatap oleh orang saleh, belajar fardu ain. Semua kan untuk batin. Dah kita pergi pada titik yang betul, syaitan akan cuak lah. Dia hantar general yang lagi tinggi, baru kita akan tercabar. Macam sebelum ni tak tercabar langsung. Tiba-tiba maksiat kita buat dahsyat semuanya. Semuanya adalah syaitan punya kerja. Jaga batinnya. Kalau jatuh sekalipun, jangan jatuh terlalu bawah. Jangan biar jatuh terlalu. Batin ni sangat berharga. Allah dah bukakan batin kita, Allah dah angkatkan batin kita. Maknanya apa? Kita makin kenal Allah tau. Makin kenal Allah. Kenal Allah tu adalah khazanah yang sangat berharga. So batin kita kena sangat jaga. Situlah masuknya cahaya selawat, situlah masuknya cahaya nazarah wali-wali, situlah masuk keberkatan maulid, situ masuk segala-galanya. Batin kita sangat perlu dijaga. Jangan sampai terbocor. Kalau dah terbocor sikit pun, tampal cepat-cepat. Cepat-cepat refresh balik your batin. Jangan sampai lesu dengan maksiat. Dah lah aku buat maksiat lah, aku dah seronok dah, biarlah aku tak nak. No. Batin kita don't deserve that. Cepat-cepat bangkit balik. Batin kita kena ditampal secepat mungkin. Naik. Sampai satu tahap, kita dah tak boleh turun lagi. Itu maqam wali-wali Allah. Wallahu a'lam. Kita minta